Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, PHS tanda tangan memorandum yang pernah ditawarkan Muhyiddin. Pada pandangan saya rakyat, ini sangat baik karena memorandum ataupun MOU daripada pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan itu penting untuk meredakan suhu politik yang ada dalam negara kita ini demi kesejahteraan rakyat. Kalau MOU ataupun memorandum ini terbaik dan mempunyai kepentingan untuk rakyat Malaysia, maka tidak salah di sini. Dan ini sebenarnya politik yang sepatutnya diamalkan oleh ahli politik dalam negara kita ini demi untuk kelangsungan kesejahteraan negara kita ini. Tetapi apa yang berlaku kalau kita lihat politik negara kita ini, suhu politiknya panas karena apabila parti yang memerintah mereka selalu menindas pihak pembangkang, yang mana kita lihat parti mana pun yang berada dalam kerajaan, mereka akan cuba mencari kesalahan pihak yang menjadi pembangkang. Dan kita lihat PHS contohnya selalu ditindas oleh ahli-ahli politik daripada pihak kerajaan, yang mana dahulunya sebelum PHS berjaya menang PRU ke-15, kalau kita lihat pemerintahan Barisan Nasional waktu itu, mereka sentiasa menindas kepada pihak pembangkang. Ini yang saya sebagai rakyat lihat. Jadi sepatutnya politik itu sudah berubah. Dan di sini apabila saya baca yang mana PHS tanda tangan memorandum yang pernah ditawarkan Muhyiddin ni, di sini kita lihat kenapa PHS hari ini terima. Dulu waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin, PHS tak nak terima. Satu part yang kita boleh lihat sebagai rakyat, Tan Sri Muhyiddin Yassin ini kita boleh katakan umpama anjing tersepit, maka dilepaskan, lepas tu dia gigit kita. Kenapa saya kata seperti itu? Dengan jelas kita rakyat boleh tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dibuang daripada UMNO, dibuang daripada timbalan Perdana Menteri. Beliau sudah tidak lagi boleh untuk menjadi apa-apa pun, kerana kita tahu beliau daripada parti UMNO yang mana bertanding di parlimen beliau pun menggunakan logo UMNO Barisan Nasional. Jika beliau waktu itu nak bertanding dengan logo bebas ataupun dengan tidak ada jentera, bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin hendak berkuasa? Tetapi apabila beliau dapat bersama dengan PHS dan dapat menubuhkan bersatu bersama TUN, dan mereka merayu-rayu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersama PHS, dan apabila menang PRU, beliau diberi jawatan sebagai Menteri KDN waktu itu, asyik sakit, kerja 4 jam. Dalam waktu yang sama, beliau boleh pula mengkhianati kepada PHS, bersamalah dengan geng-geng Sekitul. Jadi ini amat mengguriskan orang yang menyokong kepada PHS. Ini yang saya lihat, yang mana beliau tersepit waktu itu dan berjaya dilepaskan. Akhirnya beliau mengkhianat dan berjaya pula menjadi Perdana Menteri. Dan apabila beliau menjadi Perdana Menteri, kita tahu beliau mengamalkan scam of thing. Dan kita lihat ahli parlimen ini dikorek, ahli parlimen ini melompat. Ini adalah yang menyebabkan kemarahan kepada rakyat, yang mana beliau cuba untuk menindaskan pihak pembangkang waktu itu, kalau kita lihat dengan jelas. Dan waktu yang sama kita lihat apabila menindas pihak pembangkang ini, kita lihat satu persatu mereka ini ada, seperti kita tengok parti muda YB Syed Saddiq yang terakhir dikatakan salah guna duit. Ini adalah jelas yang mana apabila kita lihat cara menindas itu, cara untuk mereka menarik sokongan supaya dapat sokongan bersama dan terus membentuk kerajaan, itu jelas. Ini adalah membuatkan rakyat tidak suka, tidak gemar. Dan di sini waktu itu saya sebagai rakyat bersyukur, mungkin ramai orang ataupun rakyat di luar bersama seperti saya ini bersyukur kerana PHS tidak nak menerima tawaran waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana di saat beliau sudah tersepit, baru beliau menawarkan jawatan-jawatan, menawarkan memorandum MOU yang dilihat seolah-olah begitu manis, tetapi untuk beliau kekal berkuasa. Dan hari ini jika nak dipertikaikan bahawa kenapa PHS terima memorandum ini, saya rasa
jelas kita tahu bahwa kerajaan yang ada hari ini tidak kukuh, tetapi dari awal Perdana Menteri yang ada coba menjalinkan kerjasama yang baik dengan pihak pembangkang demi untuk kepentingan negara. Itu adalah satu yang terbaik, dan beliau juga sanggup berjumpa dengan pihak pembangkang, yaitu PIHES. Ini yang saya rakyat boleh lihat. Tetapi apa yang kita lihat, parti bersatu. Dan kita lihat orang-orang bersatu. Semasa mereka menjadi kerajaan yang lalu, yang mana Perdana Menterinya daripada bersatu ini, kita tahu mereka mengkritik PIHES, mereka menghentam PIHES begitu teruk. Dan saya sebagai rakyat, saya yang setiap hari melihat isu mereka ini, pemuda-pemuda mereka menghentam PIHES ini begitu teruk. Seolah-olah mereka tidak ingat bahwa mereka itu baru setahun jagung menubuhkan parti politik. Dan mereka punya parti juga belum lagi dilihat oleh rakyat sebagai parti yang betul-betul menang atas mandat rakyat. Karena parti bersatu ini bersama dengan PIHES berjaya dan mendapat beberapa kursi, tetapi ahli parlimen yang ada dalam bersatu ini rata-ratanya boleh dikatakan 70% adalah ahli parlimen kata yang ada di dalamnya. Untuk nak mengatakan parti bersatu ini kuat, penentuannya adalah di PRU ke-15 ini nanti. Karena parti ini kalau kita lihat baru setahun jagung, tetapi ahli-ahlinya terlalu angkuh dan sombong. Ini yang saya lihat. Seolah-olah mereka ini tubuhkan parti dan mereka berdiri sendiri. Parti yang kita boleh banggakan, contohnya parti Amanah yang baru, parti-parti seperti Warisan. Ini adalah parti yang berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ini adalah kemenangan mereka yang kita boleh lihat bahwa parti Amanah mereka menang berapa kursi dan mereka tidak mengkhianat kepada gabungan mereka. Tetapi apa yang bersatu buat, yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedangkan pengurusi bersatu pun Tan Sri Muhyiddin Yassin langgar, apalagi kita rakyat nih. Kalau Tun pun Tan Sri Muhyiddin Yassin membelakangi, apalagi kita nih. Jadi ini yang saya lihat dalam politik ini, untuk parti bersatu ini menerajui kerajaan bersama dengan gabungan yang lain, saya rasa tidak perlu lagi, karena cara politik mereka lebih kepada kepentingan pribadi. Hari ini kita tahu bersatu itu parti yang kecil dan parti yang baru dalam politik negara kita ini. Tetapi kalau tidak percaya, mereka-mereka yang ada di bawah, di pertengahan parti bersatu ini, semuanya sudah berduit. Kita boleh lihat semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, cawangan-cawangan Perikatan Nasional ini ditubuhkan seperti cendawan tumbuh. Mana datang duit ini? Kalau kata duit parti, kita boleh tahu tidak mampu parti yang baru untuk membuat kerja-kerja seperti ini. Inilah yang perlu kita rakyat lihat. Saya tak kata rasuah, tetapi kita boleh tahu apa yang parti bersatu ini buat dalam kerajaan. Itulah sebab kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini gagal, karena mereka-mereka yang kebarut dengan kuasa bertujuan untuk mencari duit, untuk mengambil duit rakyat ini sebagai hasil mereka untuk nak dimakan, maka ini yang terjadi, mereka gagal dan mereka tidak berjaya mengeluarkan ide-ide yang terbaik untuk membangunkan negara. Kenapa hari ini saya lihat bentuk kerajaan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita yang baru ini, Datuk Seri Ismail Sabri ini, walaupun saya kritik, tetapi sekurang-kurangnya pemimpin UMNO itu ada pengalaman, dan mereka-mereka yang memimpin kementerian ini tadi boleh menjalankan kerja. Cuma yang saya tidak berapa berkenan karena janji 100 hari itu. Karena adakah Perdana Menteri ini boleh tunaikan ataupun akan memecat mereka apabila gagal? Ataupun adakah mereka ini akan meletak jawatan setelah mereka gagal?
Dan saya lihat sekarang ini menteri sibuk nak buat kerja, tetapi kenapa menteri-menteri seolah-olah perlu dipaksa untuk bekerja baru nak buat kerja? Kenapa mereka sebagai pemimpin ini tidak boleh buat kerja tanpa perlu adanya 100 hari itu? Itu saja yang saya lihat, saya tidak berkenan lah sebagai rakyat. Tetapi sekurang-kurangnya kita lihat ada perubahan sedikit. Dan pada saya, walaupun saya menyokong kepada pihak pembangkang ataupun pada PHS, tetapi kalau benda itu baik daripada kerajaan, maka saya setuju untuk melihat demi rakyat. Bukan saya nak bangkang semua benda yang tidak penting, tapi kita bangkang sebagai rakyat, kita bersuara sebagai rakyat untuk kebaikan. Tapi jelas apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin betul-betul hanya bermain politik. Dan saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin betul-betul tidak boleh memimpin negara, kerana dari sisi lainnya beliau memimpin untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroni, tidak menguntungkan kepada contohnya negeri-negeri yang mana tidak memberi manfaat sedikit pun. Jelas beliau hanya sibuk dengan paguhnya, yang mana kita tahu Dewan Dewan Serbaguna ke apa berapa juta harga, itu pun di tempat beliau. Kenapa tidak buat di tempat lain? Apa kepentingannya buat benda itu di tempat beliau? Ini adalah satu yang kita lihat bentuk pemborosan yang berlaku di zaman pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin kita ini. Dan kita tahulah apabila tersepit barulah hendak mencari PHS. So bagaimana orang nak tolong? Jadi inilah pengajaran kepada pemimpin yang rakus kuasa, yang mana saya kritik ini demi untuk kita rakyat. So sekian, terima kasih.